Bismillahirrahmanirrahim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, selamat kita bertemu kembali dalam penghayatan kita pada firman-firman Allah di surah Al-Kahfi. InsyaAllah kita akan menyambung kembali penghayatan kita pada ayat 56 dan seterusnya dari surah Al-Kahfi ini, di mana kita sama-sama sedia maklum daripada beberapa ayat yang lalu kita diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang keadaan yang akan berlaku ke atas orang-orang yang mujrimin, orang-orang yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang suka berbuat dosa. Maka pada ayat 55 yang telah pun sama-sama kita hayatinya, Allah berfirman, وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى. Apa yang sebenarnya menegah manusia daripada beriman ketika mana datang petunjuk kepada mereka. وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ, dan keengganan Rabbahum, dan keengganan mereka untuk yastaghfiru rabbahum, untuk memohon keampunan kepada Tuhan mereka. Illa an ta'tiyahum sunnatul awwalin, kecuali kedegilan mereka ini, mereka menunggu azab yang telah pernah menimpakan orang-orang yang sebelum mereka, au ya'tiyahumul azabu qubula, ataupun datang azab hukuman daripada Allah. Ini keingkaran mereka untuk menerima dakwah apa yang diserukan oleh Nabi kesayangan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, beberapa kisah yang telah pun sama-sama kita lalui, contoh-contoh yang telah pun kita hayatinya bersama. Apa yang terjadi pada kaum Tuba' seperti mana yang Allah firmankan dalam surah Ad-Dukhan ayat 37. Apa yang berlaku kepada Ashabul Ukhdud seperti mana yang Allah firmankan dalam ayat 10 surah Al-Buruj. Begitu juga apa yang pernah berlaku ke atas kaum Nabi Allah Nuh, ke atas kaum Ad, kaum Samud, kaum Nabi Allah Lut. Malah apa yang pernah ditimpakan oleh Allah, azab yang pernah Allah Subhanahu wa taala datangkan kepada Firaun yang suka mengagung dan membesarkan dirinya, merasakan ia lebih daripada Nabi Allah Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam. Kita berpindah jamaah yang dirahmati Allah ke ayat 56. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma nursilul mursalina illa mubashshirina wa munzirin. Dan tidaklah kami mengutuskan para rasul kecuali sebagai pemberi berita gembira, penyampai berita gembira, nikmat-nikmat Allah, rahmat kasih sayang Allah, malah nantinya balasan syurga yang indah, yang nyaman dan sebagainya. Wa munzirin, dan juga memberikan ataupun membawa khabar peringatan akan ancaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan di neraka nanti bagaimana siksa dan pedihnya, itu semua. Jadi kami tidak mengutuskan para rasul ini kecuali mereka ini
sebagai pembawa berita gembira dan berita ancaman. Bukan para nabi, para rasul ini mereka-reka, mengada-ngadakan cerita. Tidak. Mereka ini mubasyirin wa munzirin. Mereka ini hanya penyampai saja. Tak lebih daripada itu. Bermakna, yang kamu dustakan, sebenarnya kamu dustakan Allah. Para rasul yang diutuskan hanya ini. Termasuklah Nabi kesayangan kita Nabi Muhammad SAW yang berhadapan dengan penentang-penentang baginda daripada kalangan orang-orang Quraisy Makkah. Bermakna mereka ini bila mana menentang Nabi kesayangan kita SAW, mereka sebenarnya hakikatnya mereka menentang Allah Subhanahu wa taala. Ayat 56 ini kita teruskan. وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ. Dan orang-orang yang kafir, mereka membantah dengan alasan yang salah untuk menghapuskan kebenaran dengan bantahan itu. Maknanya mereka berjidal. Mereka ini membantah. Maknanya Nabi SAW mengajak mereka gunakan akal fikiran. Lihat alam ciptaan Allah. Gunakan. Hujan kami turunkan untuk menghidupkan bumi yang mati dan sebagainya. Mereka masih menolaknya. Mempertikaikan apa yang Nabi SAW serukan. Nabi mengajak mereka supaya beriman. Mereka pula pusing kata. Pusing cakap. Dengan mengatakan Muhammad ni dah gila. Muhammad ni tak betul orangnya. Muhammad seorang tukang syair, tukang sihir dan sebagainya. Mereka ini cuba menghapuskan kebenaran dengan bantahan dan kedegilan mereka itu. وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا. Dan mereka jadikan ayat-ayatku, tanda-tanda kebesaranku, firman-firmanku dan amaran yang diberikan kepada mereka, iaitu menerusi para nabi dan rasul, termasuk Nabi kita SAW, sebagai huzwa, sebagai bahan ejek-ejekan. Maknanya mereka perlekehkan. Mereka mempermain-mainkan. Itulah dia. Macam yang dikatakan dalam surah Yasin kan. Bagaimana keingkaran mereka tak dapat menerima manusia ini bila dah mati akan dihidupkan kembali, dibangkitkan, bahkan tak dapat menerima yang mana bumi yang indah ini, gunung yang begitu pejal ini akan hancur musnah, langit akan jatuh berkeping-keping dan sebagainya. Mereka kata ini semua cerita dongeng orang dulu kala je. Mereka perlekehkan. Mereka mempermain-mainkan. So, mereka ini menyimpang dari kebenaran. Menyembah patung-patung berhala. Sesuatu yang mereka sendiri buat, mereka sembah. Maaf cakaplah, kalau bahasa kasar tu kan gila bekerja. Tapi ini yang mereka lakukan. So, mereka menyimpang dari kebenaran. Lalu, kata Allah, kami utuskan para rasul untuk mengingatkan. So, jangan terus menyimpang. Jangan terus tersesat. Maka Allah utuskan para nabi dan rasul yang tugas mereka ini hanya mengingatkan. Apa yang kamu lakukan ini salah. Apa yang kamu buat ini tak betul. Kepercayaan kamu ini adalah karut dan sebagainya. Diperingatkan. Tapi jamaah dirahmati Allah, para nabi dan rasul ini mereka pula perlekehkan.
Ini pernah dihadapi dulu oleh Rasul yang pertama, Nabi Allah Nuh. Dihadapi oleh Nabi Allah Hud. Menjadi pengalaman Nabi Allah Saleh. Nabi-Nabi yang lain. Tidak ada seorang Nabi dan Rasul yang melalui jalan pintas dan jalan mudah dalam menyampaikan dakwah kepada jalan Allah. Hal mereka ini jamaah boleh dikatakan ibarat orang yang miskin, kelaparan, sedang kelaparan, lalu diberi makan. Percuma dah. Tak payah buat kerja, tak payah apa. Ini bukan upah. Diberi makan secara percuma. Bila dah diberi makan, sepatutnya apa ya? Terima kasihlah. Syukurlah. Kalau tak syukur kepada Allah pun sekurang-kurangnya berterima kasih kepada orang yang belanja, yang beri mereka makan. Dia miskin, kelaparan, diberi makan. Bila dah makan pula, dia mengatakan, makanan kau ni tak sedap lah. Tapi dah makan dah. Dah makan. Malah kadang-kadang boleh bertambah-tambah pun. 2-3 pinggan ke apa ke. Jadi jamaah dirahmati Allah. Ibarat kata macam itulah. Mereka dah tersesat. Allah kesiankan mereka kan, sayangkan mereka. Allah utuskan para Nabi dan Rasul. Ingatkan mereka. Mereka pula perlekehkan para Nabi dan Rasul ini. So akhirnya, manusia jenis apa ni? Itu yang Allah tegaskan. وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُضْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ. Orang-orang kafir itu membantah dengan alasan yang salah untuk menghapuskan kebenaran dengan bantahan itu. Ini dia. Dengan cara yang salah. Yang sepatutnya mereka beriman. Sepatutnya mereka bersyukur dengan apa yang Allah anugerahkan kepada mereka dan sebagainya. Sebab itu kalau kita perhatikan dakwah Nabi Allah Nuh alaihi salam, Rasul yang pertama yang Allah utuskan. First step apa? Langkah pertama yang Nabi Allah Nuh serukan kepada mereka, berhentilah menyembah berhala, Wad dan Suwa'an dan sebagainya inilah. Berhala-berhala yang mereka namakan ini, berhenti dan mohon pengampunanlah daripada Allah. Dah tersilap kan? Tarik baliklah. Jangan teruskan. Jadi jamaah dirahmati Allah. Sebab itulah kalau kita kembali ke ayat 54. Kembali kepada ayat 54. Surah Al-Kahfi ini juga. Allah menyatakan. وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. Inilah jenis manusia inilah. Iaitu sememangnya manusia jenis makhluk yang banyak sekali bantahannya. Yang sepatutnya mereka beriman, sepatutnya mereka bersyukur, berterima kasih dan sebagainya, akhirnya mereka ini meremehkan. Contoh, beberapa contoh kalau kita perhatikan jamaah yang dirahmati Allah. Allah firmankan, Allah ceritakan dalam Al-Quran. Al-Quran ini penuh dengan contoh-contoh yang sebenarnya boleh membuatkan orang yang tak beriman jadi beriman. Orang yang beriman malah lebih mantap, lebih kukuh keimanannya, insya-Allah. So, antaranya, contoh pertama, orang yang banyak jidal ni, banyak membantah ni, iaitu contoh Namrud. Kalau kita perhatikan jamaah, kita kembali ataupun kita perhatikan firman Allah surah Al-Baqarah ayat 258. Kita boleh merujuknya. Al-Baqarah ayat 258. Allah berfirman, Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk. Tidakkah engkau wahai Muhammad merasa pelik, merasa hairan orang yang menentang dan berhujah kepada
ataupun dengan Nabi Allah Ibrahim ini mengenai Tuhannya. An atahullahul mulk. Kerana Allah memberikan orang itu kuasa pemerintahan. Tuh, Namrud, seorang raja. Il qala Ibrahimu. Ketika mana Nabi Allah Ibrahim ini berkata kepadanya, Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Tuhanku dapat menghidupkan dan Tuhanku dapat mematikan. Qala, dia menjawab pula, si Namrud ini, Ana uhyi wa umit. Aku juga boleh menghidupkan, aku juga boleh mematikan. Orang yang hidup, aku biarkan dia hidup. Hidup dia. Orang yang hidup, aku bunuh dia, mati dia. So, aku menghidupkan, aku mematikan. Nabi Ibrahim mencabar lagi. Qala Ibrahimu. Bersabda Nabi Allah Ibrahim, Fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq. Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari itu daripada timur, fa'ti biha minal maghrib. Engkau pula tolong terbitkan, keluarkan matahari itu daripada barat. So, Nabi Allah Ibrahim mencabar dia. Fabuhital ladzi kafar. Maka tercenganglah orang yang kafir itu. Dia membisu. Ya tak ya juga macam mana aku nak buat? Boleh ke matahari diterbitkan daripada barat? So, wallahu la yahdil qaumadh zalimin. Dan Allah ini tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Ini contoh pertama. Contoh yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah. Kalau kita merujuk surah Al-A'raf ayat 163, iaitu orang yang banyak jidal, banyak bantah. Allah suruh buat ni, tak nak pula. Kisah apa? Kisah yang dikatakan Ashabus Sabt, iaitu orang-orang hari Sabtu, iaitu berbalik kepada Bani Israel. Di mana Allah berfirman di ayat 163 surah Al-Baqarah, surah Al-A'raf ni, was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahr. Dan bertanyalah kepada mereka, wahai Muhammad, mengenai penduduk bandar yang letaknya di tepi laut. Idh ya'duna fis sabt. Semasa mereka melanggar larangan pada hari Sabtu. Iz ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim syurra'a. Iaitu ketika datang kepada mereka pada hari Sabtu itu ikan-ikan yang menjadi cubaan kepada mereka, yang kelihatan timbul di permukaan air, wa yawma la yasbitun. Sedangkan pada hari-hari lain ikan itu pula tidak datang. La ta'tihim, tak datang. Kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Demikianlah kami menguji mereka dengan cubaan itu kerana mereka sentiasa berlaku fasik. Seminggu ada 7 hari. Seminggu ada 7 hari. Cuma 1 hari aja ni, iaitu hari Sabtu. Allah dah syariatkan. Hari Sabtu ni hari beribadah. Janganlah pergi nak menjala ikan ke, pergi pancing ke, menangkap ikan dan sebagainya kan. Iaitu untuk kamu beribadah. So hari-hari lain, banyak hari, 6 hari lagi. Manfaatkan. Sukatilah. Tangkap ikan bertambah banyak. Ikan apa? Macam-macam ikan. Tangkaplah. Kalau yang timbul tu ikan sardin, tangkap ikan sardin. Sebagainya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah. Bila Allah menguji, ikan-ikan ni di hari-hari lain pandai pula. Tak timbul, tak muncul. Kalau muncul pun sikit-sikit je, mungkin tersesat jalan ke apa ke, tak tengok map ke apa ke kan. Itu mereka terlepas, mereka tangkap. Tapi bila hari Sabtu yang mereka tak boleh menangkap ikan, ini syariat Allah, mereka pula nampak ikan ni jolly ya. Enjoy ya. Depan mereka
senang. Kalau nak tangkap, banyak pula tu. Jadi jamaah dirahmati Allah, akhirnya mereka mengingkari perintah Allah. Tak boleh menangkap ikan pada hari Sabtu, sebab hari Sabtu tu untuk beribadat saja. Tapi mereka ini melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat. Ini contoh kedua. Manusia yang mengingkari perintah Allah, suka banyak berjidal. Contoh yang ketiga, tentang kisah lembu betina. Al-Baqarah, seperti mana yang Allah firmankan dalam surah Al-Baqarah ayat 67. Di mana Nabi Allah Musa menyampaikan perintah Allah. Wa idh qala Musa liqaumihi. Ingatlah ketika mana Nabi Musa ini bersabda kepada kaumnya, Innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Sesungguhnya Tuhan kamu ini Allah ini perintahkan kepada kamu untuk kamu menyembelih menyembelih lembu betina, baqarah. Qalu atattakhiduna huzwa. Mereka berkata, Musa, kau ni nak main-main ke apa? Engkau nak jadikan kami ini bahan permainan. Sembelih lembu betina pula. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Nabi Musa menjawab, a'udzu billah. Aku berlindung kepada Allah daripada menjadi salah seorang dari golongan yang jahil. Maknanya bukan untuk main-main. Ini syariat Allah, ikut, patuh. Tapi membantah, mengingkari. Akhirnya, ia memberikan satu pengajaran kepada kita bahawa perintah Allah buat. Jangan pertikaikan. Allah perintahkan dirikan solat 5 waktu. Kenapa 5 waktu? 1 tak cukup ke? Ataupun 3? Ini 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Banyak. Agaknya lah. Kalau Allah perintahkan solat 3 waktu. 1 hari, 1 malam, 2 per 3. Ni kalau. Nanti akan timbul juga. Kenapa 3 waktu? Kenapa tak 1 waktu je? Kalau 1 waktu, kenapa tak seminggu sekali? Inilah manusia. Suka membantah. Suka berjidal. Wa kanal insanu aktsara syai'in jadalah. Manusia ni paling banyak suka membantah. Akhirnya, siapa sifu mereka? Siapa ketua mereka? Siapa yang mengajar manusia-manusia jenis macam ni? Jamaah dirahmati Allah. Yuk kita tinjau ayat 75 dan 76 dari surah Sad. Allah berfirman menjelaskan. Qala ya iblis. Allah bertanya kepada iblis. Wahai iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai? Apa yang menegahmu, yang menghalangmu daripada sujud terhadap apa yang aku telah ciptakan dengan tanganku, iaitu dengan kekuasaanku? Astakbarta am kunta minal alin? Adakah engkau bersikap sombong, takbur, ataupun engkau dari golongan yang alin, golongan yang tinggi? Maknanya engkau ini ialah bagus sangat. Bila aku perintahkan kau tak nak buat. Si iblis ni menjawab bila Allah tanya. Qala ana khairum min. Iblis ini menyatakan, aku lebih baik daripada dia. Daripada yang engkau suruh aku sujud. Hormat kepada dia tu. Aku lebih baik daripada dia. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau jadikan aku, engkau ciptakan aku dari api.
sedangkan engkau ciptakan dia pula daripada tanah. Aku lebih baik. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, ini dia yang kembali kepada persoalan kita tadi. Siapa yang mengajarkan manusia ini supaya banyak membantah? Ini dia, Iblis, syaitan. Bila Allah perintahkan si Iblis untuk sujud kepada Adam, dia bantah, dia ingkar. So itulah dia ni Sifu, Maha Guru. Jangankan Maha Guru, agaknya Maha Meru juga kepada orang-orang yang ingkar, yang membantah ketika mana seruan dakwah itu disampaikan kepada mereka. Maka jamaah dirahmati Allah, kita bila perhatikan, inilah antara lain hikmah di mana kisah Iblis ini diselitkan oleh Allah dalam surah Al-Kahfi, iaitu bila kita imbas balik ayat 50. Sekarang ini kalau kita perhatikan, kita difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sedang menghayati ayat 56 kan? Bila kita kembali ke ayat 50, inilah Allah mengatakan, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa kana minal jin fafasaqa an amri rabbi. Dan ingatlah ketika mana Tuhan kamu ini, kami berkata, kami memerintahkan kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Semuanya sujud kecuali Iblis. Iblis ini kana minal jin, ia daripada kalangan jin, golongan jin, makhluk Allah jenis jin ini. Fafasaqa an amri rabbi, maka ia derhaka terhadap perintah Tuhannya. Afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu. Apakah kamu menjadikan dia, Iblis ini, wa dhurriyyatahu, dan juga keturunan-keturunan dia, zuriat-zuriat dia, awliya, sebagai pemimpin, sebagai pelindung kamu selain daripada aku, wahum lakum adu, padahal dia itu adalah musuh bagi kamu. Bi'sa lil-zalimina badala, amatlah buruk bagi orang-orang yang zalim pengganti yang mereka ini pilih. Kita boleh rujuk kembali ke ayat 50. Sebab itulah jamaah yang dirahmati Allah, Allah menyelitkan kisah Iblis ini dalam surah Al-Kahfi di ayat 50 ini. Itu yang sebelum ini pernah kita sebutkan, iaitu seakan-akan kisah Iblis ini datang secara mendadak. Begitu sangat. Kemudian di ayat 57 Allah berfirman, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا. Allah menegaskan jamaah, siapakah ataupun tidak ada orang yang lebih zalim daripada orang-orang yang diberi ingat, diberikan peringatan. Mereka dah menyimpang, lalu diberikan peringatan, diperingatkan. Fa'a'rada anha, lalu mereka ini berpaling, tak nak terima, tak nak beriman. Wa nasiya ma qaddamat yadah, dan mereka lupa apa yang telah mereka lakukan oleh kedua tangannya. Mereka lupa apa yang nikmat yang Allah kurniakan kepada mereka ini. Inna ja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahuhu wa fi adhanihim waqra. Sesungguhnya kata Allah, kami ini jadikan ke dalam hati mereka ini akinnatan, iaitu mereka sesuatu yang menghalang, seakan-akan tembok
yang menghalang mereka untuk mereka ini yafqahuhu, untuk mereka dapat memahami. Wa fi adhanihim waqra, dan begitu juga telinga mereka ini seakan-akan ada penyumbat, disumbatkan telinga. So akhirnya dah tak dengar dah. Tak dengar bukan pekak ni, tapi pekak badak ni kata orang tu. Langsung tak nak beriman. Inilah. Wa in tad'uhum ilal huda, jika sekiranya engkau wahai Muhammad seru mereka kepada petunjuk Allah, kepada kebenaran, kepada jalan kebaikan, falan yahtadu idzan abada, maka mereka ini tidak akan peroleh hidayah. Sebabnya apa? Hati mereka dah tertutup. Seakan-akan ada tembok yang menutup mereka. Hidayah. Mereka tak nampak. Telinga mereka dah seakan-akan tersumbat. Ini Allah tegaskan. Maka itulah, di sebalik semua itu, Allah yang perlu disembah adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Masih lagi peluang. Selagi hayat di kandung badan, kata orang tu, selagi itulah peluang, ruang untuk bertaubat, untuk memohon pengampunan Allah masih terbuka. Inilah ayat 58. Allah berfirman, wa rabbukal ghafuru dzur rahmah, dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Pengampun, yang empunya kasih dan sayang. Lau yu'akhiruhum bima kasabu, kalaulah sekiranya Allah mahu menyiksa mereka disebabkan bima kasabu, apa yang telah mereka usahakan, apa yang telah mereka kerjakan, la'ajjala lahumul azab, niscaya Allah akan percepatkan. Kalau Allah hendak. Ini kalau kita konteks ayatnya, kalau kita kembali kepada orang-orang musyrikin Quraisy. Kalau Allah nak menghukum mereka ni, nak mengazab mereka ini, Allah akan segerakan. Ballahum maw'idun, bahkan mereka punya tempoh. Punya tempoh janji yang ditetapkan oleh Allah. Lan yajidu min dunihi mau'ila, yang mana mereka tidak sekali-kali akan dapat sebarang tempat perlindungan. Tak akan dapat. Kalau Allah dah tentukan azab ini turun, mereka tak akan dapatnya. So jamaah dirahmati Allah. Akhirnya di ayat 59, peringatan kepada penduduk Makkah. Kisah yang Allah sebutkan ini, peringatan-peringatan, contoh-contoh yang kita telah hayatinya ini, akhirnya peringatan daripada Allah. Kalau dalam konteks ayat 59 surah Al-Kahfi ini diturunkan, kembali kepada orang-orang musyrikin Makkah, penduduk Makkah, Allah nyatakan, wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu, dan penduduk negeri yang derhaka itu, kaum Nabi Allah Nuh, kaum Ad, kaum Nabi Hud, Nabi Allah Hud, kaum Samud, kaum Nabi Allah Saleh, semuanya Allah dah musnahkan. Fir'aun Allah tenggelamkan. Kaum Tubba' ni semua Allah hancurkan dan sebagainya. Lamma zalamu, ketika mereka melakukan kezaliman. Wa ja'alna limahlikihim maw'ida, dan kami telah tetapkan satu masa yang tertentu bagi kebinasaan mereka. So, peringatan yang cukup keras, yang amat tegas daripada Allah, agar orang-orang yang menentang dakwah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tarik baliklah, berimanlah, akurlah dengan apa yang diserukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi jamaah dirahmati Allah, inilah penghujung ayat 59
InsyaAllah bermula dari ayat 60. Ia adalah cerita ataupun kisah yang ketiga yang terdapat dalam surah Al-Kahfi ini. Iaitu kisah Nabi Allah Musa yang mengembara menuntut ilmu daripada hamba Allah yang soleh. InsyaAllah akan kita mula hayatinya dalam siaran yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita terhenti di ayat 59 surah Al-Kahfi ini. Terima kasih di atas sokongan dan kerjasama para jamaah sekalian. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.